Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Syuja', Imam Syuja', semua ahli jawatan kuasa, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh keberkatan ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana berusaha untuk meningkatkan ketakwaan ini merupakan suatu kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi. Mudah-mudahan orang yang berusaha untuk menjadikan dirinya lebih bertakwa, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diredai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pada malam ini semua hadirin hadirat, pakcik, makcik, abang, adik, kakak semua sihat walafiat, tidak ada masalah, dan mudah-mudahan sebarang masalah yang kita hadapi akan dapat diselesaikan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, insya-Allah pada malam ini saya ingin bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan untuk kita melihat satu suasana dan keadaan dan gambaran yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran, peristiwa kiamat dan setelah kiamat. Bagaimana keadaan manusia pada ketika itu. Lebih dahulu saya ingin membawa tuan-tuan dan puan kita tengok satu surah yang sering kita baca, surah Zalzalah, semua orang hafal, yang bermula Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah Zalzalah 8 ayat, semua orang hafal. Jadi surah tu tuan-tuan dan puan boleh tengok terjemahan makna. Dan di sini cuba kita perhatikan pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan kiamat itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi itu digoncang dengan segoncang-goncangnya dan Allah Ta'ala mengeluarkan bumi dan segala isinya. Itu gambaran yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran mengenai berlakunya kiamat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, bumi apabila digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi yang mana di dalamnya segala isinya yang terdiri daripada bukit, bukau sebagai pasak, tanah, lautan
daratan dan sebagainya yang ada dalam bumi ini apabila dikocok ataupun digoncang, maka kestabilan perkara ataupun benda-benda tersebut di dalam bumi itu akan bergerak dan akhirnya bersama-sama melanggar dan akhirnya berkecai bumi tersebut. Baik, itu 2 ayat. Yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan manusia apabila menghadapi saat-saat begitu. Wa qalal insanu ma laha. Manusia akan berkata, apa dah jadi ni dengan dunia kita hari ni, dah bergoncang, berkocak. Kerana apa? Dahsyatnya berlaku peristiwa yang namanya kiamat. Tuan-tuan dan puan, cuba kita tengok. Tsunami ke, gempa bumi ke, ribut petir ke, taufan ke. Apabila berlaku dan seseorang itu menghadapi saat-saat itu, apa yang dia kata? Tentulah sesuatu yang keluar daripada mulutnya, apa yang berlaku pada kita pada saat dan ketika itu. Jadi tercengang, takut. Itu baru sedikit daripada keadaan-keadaan fenomena bumi yang Allah Ta'ala bagi jadi. Itu baru gempa bumi, kita tak pernah rasa. Itu baru tsunami, kita pernah rasa dulu sikit. Kemudian ribut taufan, kita juga pernah rasa sedikit. Itu pun sudah menggoncangkan kerisauan kita. Apatah lagi keadaan kiamat, bukan sekadar gempa bumi, bukan sekadar gunung berapi, tetapi hakikatnya satu bumi, satu alam ini bergoncang dan berkecai. Tentulah betapa terkejutnya manusia pada ketika itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada ketika itu dan pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala bumi menceritakan tentang keadaan berita-beritanya. Jadi bumi sendiri akan menceritakan suasana dan keadaan begitu dengan berlakunya pergolakan-pergolakan, pertempuran ataupun percanggahan, dan akhirnya berkecai bumi tersebut. Bi anna rabbaka awhalaha, sesungguhnya Tuhan engkau telah mewahyukan kepadanya, maka bumi itu akan mengikut apa yang diizinkan oleh Allah. Maka Allah kata kecailah bumi itu, maka berkecailah apa yang ada di dalamnya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Apabila berlakunya tuan-tuan dan puan kiamat, di sana Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan manusia ashtata, berkelompok, liyurau a'malahum, untuk melihat amalan mereka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa yang buat amalan baik walaupun sikit akan diperlihatkan. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan siapa dia yang buat kejahatan maksiat walaupun sedikit akan diperlihatkan. Jadi tuan-tuan dan puan, ini satu gambaran sebelum dan juga selepas berlakunya hari kiamat. Baik. Apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan, peristiwa yang berlaku setelah kiamat itu. Tuan-tuan dan puan, di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam beberapa potong ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kuntum azwajan salasah. Pada ketika itu kamu menjadi 3 golongan. Pada ketika itu kamu akan menjadi 3 golongan, wahai manusia. 3 golongan tuan-tuan. Setelah kiamat berlaku dan akhirnya manusia itu dikumpulkan di akhirat, maka di sana ada 3 golongan, 3 kelompok bentuk manusia. Apa dia tuan-tuan? Dalam surah ini menyebutkan bahawasanya yang pertama pada surah Al-Waqi'ah ayat 6, 8, 9, 10, 11. InsyaAllah itu perbincangan tajuk kita pada malam ini. Wa kuntum azwajan salasah, pada ayat yang ke-7 dalam surah Waqi'ah, ketika itu manusia akan jadi 3 golongan. Apa dia golongan yang pertama? Pada ayat yang ke-8 dalam surah Waqi'ah,
fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Pada ketika itu golongan yang pertama adalah golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Ma ashabul maimanah, alangkah mulianya golongan kanan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, golongan kanan ini adalah satu golongan yang mana mereka ini berada di sebelah kanan arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu akan keluar daripada sisi Nabi Adam alaihi salam, dan mereka itu akan menerima catatan amalan mereka dengan tangan kanan mereka sendiri. Lalu mereka itu digolongkan ke dalam golongan yang nama dia golongan ashabul maimanah, golongan orang yang menerima amalan dengan tangan kanan. Golongan ini tuan-tuan dan puan-puan, ulama mengatakan, Imam As-Sudi mengatakan bahwasanya majoriti golongan maimanah ini, golongan yang terima amalan dengan tangan kanan ini, buku catatan mereka dengan tangan kanan ini adalah majoritinya adalah golongan ahli syurga. Tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah, ini baru satu golongan yang ada di akhirat nanti, iaitu golongan nama dia maimanah, ataupun golongan yang menerima amalan di sebelah kanan mereka, dan mereka ini adalah ahli syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati oleh Allah, golongan yang menerima dengan tangan kanan ini tuan-tuan dan puan-puan, di sana ada kategori dia. Ada yang mati, ada yang meninggalkan dunia sebelum mereka sempat diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam hati mereka masih ada sedikit iman. Dalam hati mereka ada iman, tapi mereka mati dalam keadaan berdosa, belum diampunkan dosa mereka. Golongan ini tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk syurga tak? Boleh. Tapi sebelum masuk syurga, syurga adalah tempat orang yang suci, syurga adalah tempat orang yang bersih, maka perlu dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya dikeluarkan mereka daripada neraka dan dibersihkan di telaga Kautsar dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi golongan ashabul maimanah ni ahli syurga. Ada yang masuk syurga kena bersihkan dosa mereka terlebih dahulu, kerana mereka mati bertemu Allah dalam keadaan dosa mereka belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, golongan ini adalah golongan yang merupakan ahli syurga, dan golongan ini adalah golongan yang berjaya di akhirat nanti. Tapi mengikut amalan yang mereka mempunyai, ada yang masuk syurga Allah kena melalui api neraka terlebih dahulu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, golongan yang kedua yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat yang seterusnya, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Kita hafal kan semua? Iaitu golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri tersebut. Golongan kiri ni tuan-tuan adalah golongan yang mana berada di sebelah kiri arash. Mereka itu keluar daripada sisi kiri Nabi Adam alaihi salam. Mereka itu menerima catatan amalan mereka dengan tangan kiri mereka. Lalu mereka dimasukkan ke dalam golongan kiri tadi, dan akhirnya mereka itu akan diteruskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'ayazu billah. Minta lindung. Golongan kiri ini adalah golongan ahli neraka. Golongan kanan tadi adalah golongan ahli syurga.
walaupun ada yang masuk syurga melalui neraka dulu baru boleh masuk syurga, tapi golongan kiri ini dia tak akan masuklah syurga, dia akan terus ke neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah. Ini kita tak mau, ini kita kena buang, dan kita bukan daripada golongan yang namanya golongan kiri yang merupakan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dua kelompok ini kita nak pilih yang mana? Tentulah ashabul maimanah. Di antara golongan kanan dan golongan kiri ini kita nak pilih golongan kanan. Tapi perlu ingat, di dalam golongan yang menerima catatan amalan kanan ini, ada juga yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dicuci dosa mereka dulu baru dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi golongan yang istimewa, yang hebat pada ayat yang seterusnya. Apa dia? Was-sabiqunas-sabiqun. Was-sabiqunas-sabiqun, iaitu orang yang paling dahului iman dan paling dahului masuk syurga. Orang yang paling dahului beriman, itulah orang yang paling dahulu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Iaitu orang yang bersegera di dalam iman, orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan, dan itulah orang yang paling mendapat kemuliaan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang as-sabiqun as-sabiqun ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada ciri dia. Apa dia? Antara ciri as-sabiqun as-sabiqun ini, orang yang terkedepan di dalam kebaikan dan keimanan mereka, iaitu yang terdiri pertama daripada golongan para anbiya, mursalin, para syuhada, iaitu para nabi, para rasul, para mati syahid di atas di dalam kehidupan mereka. Itu ciri yang pertama. Kita tak boleh masuk melainkan kalau kita dikategori sebagai orang yang mati syahid. Baik. Ciri yang kedua, iaitu orang-orang yang mubadarah ilal khair. Orang yang suka berlomba-lomba dan bersegera untuk melakukan ketaatan. Dan orang yang gemar bersegera berlumba-lumba melakukan kebajikan. Ini ciri yang kedua yang nak dikatakan as-sabiqun as-sabiqun, yang terkedepan dalam kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak jadi orang yang segera berlomba untuk buat baik ni bukan sesuatu benda yang kecil. Tentulah benda yang besar. Orang yang berlomba ni maknanya perbuatan amalan kebajikan dia luar biasa. Itu baru orang yang berlomba. Orang yang berlomba seperti contoh, orang yang berlomba dalam menuntut ilmu, dia tidak hanya mencukupi dengan satu ilmu ataupun dengan satu kuliah. Bahkan orang yang bersifat lomba-lomba dalam mencari ilmu ini, dia akan mencari di mana ada kuliah-kuliah ilmu, di mana ada aktiviti-aktiviti ilmu, di mana ada di sana orang yang menyampaikan ilmu, maka disitulah dia ada. Itu di antara contoh. Yang kedua, di antara contoh orang yang gemar bersegera untuk solat, contoh, dia tidak hanya memadai dengan 1-2 solat sunat, bahkan dia akan berganda-ganda, bahkan dia akan berlomba-lomba untuk menambahkan apa lagi sunat yang perlu aku buat, sunat yang aku perlu lakukan di dalam kehidupan. Itu sikap dan sifat orang yang berlomba. Berbeza dengan orang yang tak berlomba. Dia solat sunat, dia ikut pengajian, tapi
bila ada masa-masa tertentu sahaja dia hadir. Bila ada masa-masa tertentu saja dia solat sunat, qabliyah, ba'diyah. Bila ada masa tertentu dia tinggal. Jadi itu namanya bukan orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Ciri as-sabiqun ini adalah orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Seperti contoh ada perempuan di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat. Ini contoh orang yang berlomba-lomba ni nak buat baik. Dalam perang Uhud, ada seorang sahabat Rasulullah SAW, sebelum dia nak terjun ke dalam peperangan tu, dia tanya dulu baginda SAW, "Wahai Rasulullah, kalau aku mati dalam peperangan ini, aina? Di mana aku? Kalau aku mati dalam peperangan ini, aku duduk di mana?" Itu soalan dia, dan juga itu sebagai permintaan tawaran daripada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah jawab apa? Kamu berada di dalam syurga. Apabila sahabat itu dengar apa yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi, kalau dia mati syahid pada peperangan Uhud, dia akan masuk dalam syurga, terus dia pergi terjun masuk dalam medan perang, dia mati di sana. Tentu ada perempuan, nampak ada di sini, iaitu orang yang tak lengah-lengah bersegera untuk buat baik, iaitu seperti contoh yang saya sebut dalam kisah sahabat tersebut. Maknanya dia tak tunggu, okey, nanti dulu, sekejap dah. Dia terus masuk ke medan peperangan. Akhirnya dia mati di dalam medan peperangan, digelar sebagai syahid. Jadi tuan-tuan dan puan dan rahmatullah Allah, itu di antara ciri yang kedua, as-sabiqun, orang yang terkedepan di dalam imannya dalam melakukan kebaikan. Dan yang seterusnya tuan-tuan dan puan, iaitu orang yang mana mereka ini mati dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sebelum dia mati itu, sebelum dia bertemu Allah itu, ataupun ketika dia mati itu, Allah dah hapus semua segala dosa-dosa yang dia buat. Seumpama dia mati pada saat dan ketika itu dia bertemu dengan Allah dalam keadaan umpama dia seperti lahir ataupun seperti mana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umpama kain putih yang bersih berseri. Orang itu adalah ciri as-sabiqun. Berbeza dengan orang yang menerima catatan amalan kanan tadi itu, ada juga yang masuk ke neraka Allah. Tapi as-sabiqun ini dah, orang ini dah memang tak ada dosa dah. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan suci bersih. Jawapannya apa dia? Terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan, golongan ini jugalah yang kita namakan, di antaranya ialah golongan yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab, yang macam saya sebut hari itu tu. Di dalam riwayat hadis ada sebut 70,000 golongan yang masuk syurga Allah tanpa hisab, tanpa azab. Tak kena apa, terus VIP terus masuk ke syurga Allah. Tak ada apa perlu dia takut. Dia penghuni syurga tanpa hisab, tanpa diazab oleh Allah melalui neraka. Jadi maknanya special lah orang as-sabiqun ini. 70,000 tuan-tuan dan puan. Dalam riwayat, satu riwayat mengatakan 70,000 ni sikit sikit kan. Nak banding dengan umat Nabi Muhammad 70,000 sikit. Penduduk negeri Selangor saja pun, nak banding dengan penduduk negeri Selangor saja pun 70,000 tu sikit lah. Tetapi tuan-tuan dan puan, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain menjadikan 70,000 tu daripada 1,000 dikembangkan lagi
kepada 70,000. Allahu Akbar. Banyaklah. Dalam satu riwayat yang lain lagi, bukan 1,000 kembang 70,000, tetapi seorang dikembangkan 70,000. Bererti 70,000 kali 70,000 kalkulator jam. Jam mana? Okay. Kalkulator jam 70,000 kali 70,000. Allahu Akbar. Betapa banyaknya Allah Ta'ala nak bagi kepada umat Nabi Muhammad. Dan jadi ada harapanlah, as-sabiquna as-sabiquna, itu kita menjadi golongan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, hari itu saya dah sebut dah, di dalam ciri orang yang 70,000 tu, ciri orang yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab tu, hari itu saya dah sebut dalam sepotong hadis yang sahih. Iaitu apa? Dia ada 4 ciri. Yang pertama, la yarqun, iaitu orang yang tidak menjampi dengan jampi yang penuh dengan kesyirikan kepada Allah. Ingat balik kan? Okey. Yang kedua, orang yang la yastarqun, orang yang tidak meminta jampi daripada seseorang yang jampi dengan benda-benda yang syirik kepada Allah. Tadi buat, kemudian minta yang nombor 2. Yang ketiga, la yatatayyarun, tidak mempercayai baik buruk itu pada benda-benda yang berlaku. Seperti contoh hari itu tu kita sebut apa dia? Biawak lintas jalan petanda sial dalam perjalanan. Itu contoh. Dia tak percaya macam tu. Okey. Yang keempat, orang-orang yang wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang bertawakal, orang yang ada sifat tawakal kepada Allah di dalam kehidupan mereka. Maknanya apa? Orang yang bertawakal ni sebelum dan selepas dia tetap bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah ni, waktu senang dia berserah, waktu dia susah pun dia tetap berserah kepada Allah. Yang berarti orang waktu senang mungkin dia boleh berserah kepada Allah, tapi waktu susah, sakit, sukar, mungkin sukar baginya untuk nak berserah kepada Allah. Melainkan kadang-kadang dia terpaksa buat benda-benda yang mengakibatkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertawakal sebelum, makna sebelum susah waktu senang, dan selepas, maknanya selepas dia susah pun dia tetap bertawakal kepada Allah. Itu ciri orang yang 70,000 masuk syurga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Dan itulah juga ciri as-sabiqun as-sabiqun, orang yang terkedepan di dalam beriman dan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, itulah orang-orang yang dekat dengan Allah fi jannatin na'im, mereka itu berada di dalam syurga-syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Jannatun na'im, syurga na'im yang penuh dengan kenikmatan. Bererti tuan-tuan dan puan-puan, 3 golongan tadi itu, yang pertama golongan yang menerima amalan dengan catatan amalan dengan tangan kanan, tapi ada yang di sana masuk syurga Allah juga melalui neraka dulu. Taib, itu golongan yang baik, akhirnya masuk syurga Allah juga. Yang kedua iaitu golongan yang menerima catatan amalan di sebelah kiri, tak masuk syurga langsung, masuk neraka terus. Dan yang ketiga, yang terbaik, as-sabiqun as-sabiqun, iaitu orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, tanpa azab, dan mereka ini dekat dengan Allah di dalam syurganya nanti. Jadi di antara golongan as-sabiqun as-sabiqun ini adalah yang terbaik berbanding dengan ashabul yamin yang menerima
dengan tangan kanan tadi itu. Bererti apa yang kita harapkan, iaitu golongan yang ketiga, iaitu golongan yang hanya masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Dan itulah kita kena harap dan kita bercita-cita, bukan cita kosong. Kita kena beramal untuk nak menjadikan diri kita ini layak untuk berada dalam golongan yang ketiga ini, adalah golongan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita termasuklah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, golongan yang ketiga ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya, sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirin. Sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Allah Ta'ala sebut apa? Segolongan besar umat daripada kalangan umat terdahulu dan segolongan kecil daripada umat yang terkemudian. Apa maksudnya? Sullatun minal awwalin, golongan besar daripada umat yang terdahulu, iaitu umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qalilun minal akhirin, dan segelintir daripada golongan yang terkemudian, iaitu golongan yang terdiri daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak dapat sabiqun ini, umat Nabi Muhammad diberi kuota terlalu kecil, wa qalilun minal akhirin, sikit sangat. Lalu apabila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar ayat ini, mereka merasakan sesuatu kebimbangan, sedih, bimbang. Sebab apa? Sikit sangat kuota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan as-sabiqun as-sabiqun. Lalu mereka rasa bimbang. Kemudian mereka rasa resah, mereka rasa berat dalam hati ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memahami kehendak para sahabat bahwasanya mereka ingin kuota yang lebih besar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala turunkan pada ayat yang setelah lagi, saya tak ingat ayat yang keberapa, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Kan ada kan dalam surah Waqiah macam tu kan, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Apa makna dia? Segolongan besar daripada golongan umat sebelum Nabi Muhammad juga diberikan kesempatan menjadi golongan as-sabiqun as-sabiqun, wa sullatun minal akhirin, dan segolongan besar juga diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi golongan as-sabiqun as-sabiqun yang terkedepan dalam amal ibadah beriman mereka, dan mereka dekat di dalam Allah, di dalam syurganya nanti, dan kehebatan keistimewaan yang diberikan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sahabat berasa lega, berasa seronok bahawasanya apa yang mereka risau itu Allah Maha mengetahui, dan akhirnya mereka mendapat, dan kita juga sebagai umat Nabi Muhammad ada peluang untuk tersenarai dalam kuota orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kena minta lah. Kita kena minta kepada Allah, itu ikhtiar utama. Minta kepada Allah supaya kita termasuk dalam golongan yang ketiga tadi, as-sabiqun as-sabiqun. Berarti apa? Masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Clear? Yang kedua, kita kena berusaha untuk melayakkan diri kita masuk ke situ, iaitu kita kena berusaha. Sifat-sifat as-sabiqun itu kena ada dekat kita. Apa dia? Orang yang terkedepan di dalam kebaikan. Apa jua kebaikan, dia terkedepan. Orang yang ringan tangan dan segala-galanya ringan untuk melakukan kebaikan. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya golongan as-sabiqun as-sabiqun. Kita bagi laluan kepada azan seketika. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan,
Marilah kita berusaha bersungguh-sungguh supaya kita ini termasuk dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun. Di samping kita berdoa, kita kena berusaha seperti mana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam kisahnya, yang memang betul-betul berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan golongan ini, dan akhirnya itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk dalam syurga. Kisah Sayyidina Abu Bakar begini. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang berpuasa antara kamu hari ini? Lalu Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, saya. Nabi SAW tanya soalan yang seterusnya, siapa yang memberi makan kepada orang miskin hari ini? Sayyidina Abu Bakar kata, saya. Nabi tanya soalan yang ketiga, siapa yang menziarahi orang sakit hari ini? Sayyidina Abu Bakar kata, saya. Lalu Nabi SAW bersabda, tidaklah semua amalan yang disebut tadi itu berkumpul di dalam diri seseorang, melainkan dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia tuan-tuan, di antara salah satu usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun beliau ini sudah dijanjikan oleh Allah syurga, orang yang dah mendapat jaminan syurga Allah, tetapi tetap juga dia berusaha dengan harapan dia juga termasuk di dalam golongan orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi saya rasa cukup sekadar dan setakat itu sahaja. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita dapat lakukan ini, insya-Allah, juga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, insya-Allah itulah harapan kita dimasukkan dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun. Jadi setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.